Selamat petang. Ada yang tak makan lagi ke? Semua dah makan Saya yang tak makan. So saya takkan makan orang. So boleh duduk ke depan sikit. Okay. So normally saya akan buat introduction to SITEC first untuk tahu apa itu SITEC, apa yang kami lakukan di sini. So boleh saya tahu tak siapa yang pernah dengar tentang SITEC and tahu apa yang kami lakukan di sini? Good. Yang lain memang tak pernah dengar lah. Okay, it's okay. It's good thing. Kalau saya tipu apa-apa pun awak percaya je kan? Okay, so let's start with the introduction first. Ini adalah SITEC, Selangor Information Technology E-Commerce Council. Okay, apa yang kami buat di sini adalah support system. Okay, bila kita nak jual online, kita tak boleh okay, I just want to do it, saya hanya nak buat dan kita just jual. No, you need to ada support system yang sangat bagus from your back end, yang boleh bagi information, apa yang terjadi dalam pasaran, apa yang patut dilakukan dan apa yang tak patut dilakukan. Okay, so itu apa yang secara general kami di sini sebagai SITEC. Okay. Okay, kami ada 4 program itu, kami punya 4 trust. Yang pertama adalah Online 100. Online 100 adalah program di mana kami approach those yang jual brick and mortar, yang ada kedai, nak jual online, nak keep up with the trend, tapi tak tahu macam mana nak start. Kalau kita jumpa sahabat kita, jual je online. Ya, jual je online, tapi macam mana? Nak jual online, you kena tahu you punya produk. You kena tahu juga what is base or foundation of your business. Okay, and also yang kedua kita ada apps 100. Online 100 and apps 100 ni macam, orang kata macam kembar. Kalau you join online 100, you akan terima apps 100. Apa itu apps 100? Apps 100 basically, kalau kita ada website, dan bila kita pergi jumpa orang, business matching, kita maybe, you boleh pergi kat kita punya website, tengok my product. Dalam masa yang sama, anda tak boleh sure anda punya potential client tersebut akan pergi ke website ataupun tidak. Betul? Sebab tu sekarang mostly banyak orang bagi kupon. So orang akan gunakan kupon itu untuk pergi ke website. Differentnya, anda tak boleh beri kupon, tapi anda ada mobile apps, di mana anda boleh jumpa orang, download je saya punya mobile app, Fadila Store dekat Google Play dengan iOS. Okay, they will download, maybe dah tak tengok time tu, tapi bila dah nak balik, maybe nak delete tu, dia akan tengok apa sebenarnya program ni, apa yang anda jual. Di situ browse, terbeli anda dapat sale. Okay, itu cara yang baru. Dan anda akan tanya juga, Fadila, online 100 and apps 100 ada syarat tak? Ada, of course ada. Yang pertama, anda harus tinggal di Selangor. Okay, ini Selangor program. Anda harus tinggal di Selangor. If anda tak tinggal di Selangor, kedai anda di Selangor, ataupun kedai anda di KL tapi anda tinggal di Selangor, anda still entitled untuk program ini. Okay. Developing the apps is not that easy. Apa yang kami buat di sini untuk make it thing more simple is, kami akan ambil API daripada you beli. So anda akan upload semua barang anda, produk anda, SITEC sebelah Selangor kawan. Tapi every year ada quota. So means 100 merchant per year. So now we already have 340. 40 dah start, dah ada untuk 2017. So kita ada 60 vacancy je untuk 2017. Okay, if interested boleh jumpa klik saya kat luar nanti. The third one is e-commerce education. Kita dah bagi apps, kita dah bagi program, of course kita bagi support. Okay, sebab anda kena tahu do and don'ts. Sebab normally isi kelas bukan sahaja kita invite speaker, bukan sahaja service provider, tapi kita juga invite those yang pernah berjaya dalam e-commerce. Dia punya upside down. So you boleh tahu macam mana, okay, apa terjadi, salah ke buat macam ni. Okay, sebab saya punya motto simple. Dalam e-commerce tak ada benda yang betul, tak ada benda yang salah. Okay, it's very grey area. Last, we have Selangor Digital Creative Center, which is this area. Kita panggil co-working space. So kalau anda nak rental this area untuk meeting ke, seminar ke, or untuk buat anda punya kerja dan anda mahukan this address as your office address, you can rental with us. Cuma 100, 1 month is only 100. Okay, the first contract will be 3 months lah. After 3 months you feel comfortable, then you can continue for 1 year or based on what you prefer. Okay, everything here is free, you can use. What we use, you can use also. Okay, either drinks, ice cream, or Wi-Fi, everything is free. Okay. And online 100 simple, you can just register through website or you can just meet my colleague dekat luar nanti. Sorry saya mix sikit English BM. Okay kan? Okay. Okay. Bila anda join online 100 akan ada terima 4 web store. Kita panggil sebagai 4 marketplace.
Yang wajib adalah you beli, kerana daripada you beli, kita akan synckan all your product untuk develop you punya mobile apps. Lazada, Logon dan juga Level 3 adalah option. Okay, bila saja anda join kami, nama anda kami terus pass pada mereka dan mereka akan contact. Okay, if anda dah ada produk dalam dia punya website, lagi senang mereka akan feature anda punya produk dalam promotion mereka. Okay, lagi cepat and lagi more exposure lah. And kita juga ada photo studio. Orang selalu kata kalau nak tangkap gambar cantik untuk produk, pergi kat luar, bawah cahaya matahari tangkap gambar. Betul, tapi depends on produk juga. Okay, lighting daripada matahari bukan putih tapi kuning. Okay, so kalau produk anda putih, dia akan nampak kusam. Okay, anda perlukan photo studio. Untuk rent pula photo studio, maybe cost lah 1,000, 2,000 for 3 session. One session maybe 2 hours. Okay, so tak payah buang duit. Anda belum start niaga, duit dah keluar. Anda hanya book kami punya photo studio. Everything is free. Semua kelengkapan kat studio yang anda nampak, semuanya kami ada. Cuma perbezaan di sini adalah, sekiranya anda online 100 merchant, kami akan bagi fotografer. Okay, anda just bawa barang, dia akan tangkap gambar. Tapi kalau anda public, bukan online 100, anda boleh rental, tak ada masalah, anda boleh gunakan for free. Tapi kami tak akan berikan fotografer. Kami berikan kamera, kami berikan sedikit bantuan dan selepas tu anda tangkap gambar produk anda sendiri. Okay, sekiranya hari tu tak ada orang lain yang book, anda boleh gunakan for the rest of the day lah. If ada orang lain book, one session will be 2 hours. Anda maybe boleh book for 2 session dan 4 hours straight. Okay. Mobile application, ini yang saya katakan tadi. Kalau anda, you on your phone now, anda boleh try check Kacang Maca, Heritage Tour. Okay, siapa kata package percutian tak boleh jual online? Okay, semua benda boleh jual online. Okay. Okay, dan anda lihat sini, bermula 2015 hingga tahun lepas, kami punya program bersama 4 marketplace. Total upsales kami punya merchant adalah 2.3 million. Saya betulkan 2.8, almost 3 million. Okay, itu yang kita check. Tapi masa kita check, Lazada belum masuk. Okay, because Lazada hanya akan berikan semua data pada Mei tahun ini. Dan saya jangkakan termasuk Mei tahun ini, yang maybe akan ke 4 million. Okay. Okay, e-commerce kelas di sini semuanya free. Kita panggil speaker, kita panggil we have some information untuk kita berikan. Kerana aim kami adalah support system. Okay, with a good support system, you boleh cari dekat mana kesilapan, dekat mana yang betul, how to read the correct way. Okay. Startup, okay, another program. Okay, dan tahun lepas kita ada top EC merchant. Ini adalah anugerah. Selalu kita tengok selebriti punya anugerah. Sekarang ni siapa jual online pun kita bagi anugerah. Kerana kami nak setkan satu standard. Okay, semua penjual online juga dihargai. Okay, last year happened in April. So this year probably April or early of May. Okay, kita cuba buat sebelum puasa lah. Okay, dan e-commerce hackathon di sini terjadi tahun lepas, di mana kita jemput semua big player dalam industri. Lazada, Post, GDAX, apa lagi, semua marketplace, website provider. Duduk dengan merchant, jumpa face to face, nyatakan masalah anda. Okay, normally last year jadi masalah adalah delivery. Then Post kami tell what is actually the issue. Apa effort yang Post dah buat. Okay, sebab kita kena tahu, parcel di Malaysia bukan 1,000-2,000. Okay, 100,000. Itu among all the service provider. Untuk Post sahaja berpuluh ribu. So kita kena faham masalah from the end of service provider. So that's why kita buat hackathon. Okay, and this is kita punya cross border trading. Kita cuba bukan saja kita mahu anda jual di local, tapi kita nak juga anda jual di international. Okay, sebab tak ada guna anda ada website tapi anda nak fokus kat Malaysia je. Okay, ada banyak lagi orang kata loop, and also ada banyak lagi area yang anda boleh start push anda punya produk. And Smart City, last year juga, this year kita ada cross border and Smart City at the same time. Okay, happen in September, kita akan kongsikan tarikh nanti. Okay, itu saja. I try to make a very short presentation about SITEC.
sebelum saya start on e-tailing. Okay. E-tailing process. Sebelum tu, saya lupa nak kenalkan diri sebenarnya. Nama saya Fatin Fadila. For Chinese, I prefer you call me Fadila. I always make this joke. Okay, because in Chinese, Fatin means gila. Okay, my boss tell me, wherever you go, don't ask people to call you Fatin. For Malay, you can call me Fatin, no problem. Okay, so, siapa saya? Okay, so you can see double chin there. Okay, saya pemegang ijazah sarjana muda dalam psikologi, tapi saya tak baca orang, jangan risau. Ini masalah, bila saya cakap psikologi, can you read my mind? No, I cannot read your mind. Okay, saya tak baca orang, saya ijazah dalam psikologi dan juga political science. Okay, daripada International Islamic University Malaysia. Pengalaman, saya bekerja under MDEX, Malaysia Digital Enterprise Exchange di USJ 21. Right after graduated, saya bekerja under Carrefour. Siapa kenal Carrefour? Okay, so saya bekerja under dia. Dan selepas few months, dan saya berpindah kepada lelong.com.my. Dekat lelong lama, around 3 years. Okay, and after that, saya berpindah kepada Easy Store. Totally different from MDEX and also lelong. Okay, Easy focus on website provider. Lelong adalah marketplace. Okay, dan kini saya di SITEC. Okay, untuk membantu brick and mortar merchant lah. Okay, first, soalan paling penting yang saya kena tanya. Apa itu e-tailing process? Siapa tahu? Jangan risau, saya tak makan orang. Saya tak lunch lagi, tapi saya tak makan orang. Runcit, betul. Okay, selalu orang kata runcit, kedai yang kita boleh walk in. Itu e-tailing. E-tailing, sorry. So, e-tailing adalah kedai yang kita tak boleh walk in, tapi kita ada semua basic kedai yang kita walk in. Okay, so hari saya akan bercakap pasal e-tailing, e-kedai atau marketplace, jenis e-kedai dan bagaimana anda nak bermula. Sorry lah, BM saya kat sini maybe kelang kabut sikit. Dia dah biasa English, so dia kena BM, so dia kena mix sikit lah. Okay, saya suka benda ni. If your business is not on internet, then your business will be out of business. Before this, tak ada siapa kena internet. Apa yang boleh buat di internet ni? So kita ada kedai, kita punya dream house nak buka kedai dekat mall. Okay, but now, you don't need that kind of thing anymore. Okay, you can have virtual mall. First, ini adalah kedai. Kita boleh walk in, kita boleh pegang material, kita boleh bercakap dengan salesperson, betul? Betul ke betul? Betul kan? Okay, and kita boleh nampak ada flower, ada decoration, dan ini adalah kedai yang anda tak boleh masuk, anda tak boleh pegang apa-apa, anda hanya boleh lihat sahaja. Dan guna imagination lah. Okay, ini adalah dua benda yang berbeza. Before this, yes, ini adalah impian kita, dan sekarang ini adalah trend yang terbaru. Okay, kita lihat perbezaan antara dua ni. First, kalau anda lihat di atas adalah untuk website, di bawah adalah untuk walk-in kedai. Untuk website, anda takkan ada liability bulanan. Okay, selalunya sewa website akan one time sahaja untuk setahun. So tak ada bulan-bulan nak fikir nak bayar website, nak bayar itu, nak bayar ini. Okay, dan juga sistem akan uruskan semuanya. Bermula dari orang beli, masuk dalam troli, check out, buat payment, confirm payment, semua sistem lakukan. Dalam bahasa yang paling senang adalah buat duit time tidur. Betul? Before dia orang selalu cakap, kita boleh buat duit time tidur masa dia guna internet. Betul. Tapi kalau anda tak ada sistem, anda tak boleh tidur pun sebenarnya. Sebab bila anda letakkan produk anda di internet, satu masalah yang paling obvious adalah, contoh anda letak iklan anda di ada sesiapa daripada mudah dok mai sini? Tak ada kan? Tak ada kan? Okay, contoh anda letak barang anda di mudah, lelong dan sebagainya. Saya bagi simple mudah lah, kerana mudah adalah classified, anda kena contact merchant anda, betul? So bila anda nak beli barang, buyer ni dia ada satu perangai. Bila dia nak beli barang, dia nak time tu juga. Pernah dengar tak kisah baru bayar 5 minit tanya mana barang? Okay? Ini adalah buyer punya behavior. Okay, so bila dia nampak situ anda letak barang, biasalah kalau mudah ni first come first serve. So anda tulis di situ SMS sahaja, jangan call. Percaya cakap saya, dia akan call anda. Selagi anda tak angkat, selagi tu je call. Tak kira pukul 3 pagi, 2 pagi. Kenapa saya kata 3 pagi, 2 pagi?
orang selalu mood datang online. Orang kata nak membeli online ni datang tengah malam. Especially mom. Anak dah tidur, suami dah tidur. Time ni, this is my me time. Okay, tengah malam lah anda nak shopping. Tapi kalau anda tak ada website yang boleh terima payment, dia akan cuba cari detail anda. Bila dia jumpa detail anda pula letak Facebook anda, keluarlah viral thing. Walaupun baru 5 minit buat payment, tanya barang pukul 12 tengah malam. Ini buyer behavior, anda kena faham. Okay, dan anda akan berniaga 24 jam. Tadi istilah kedai tutup. Okay, dan juga anda ada kawalan stok. Di mana anda tahu di mana stok anda yang simpan, anda yang kira. Takkan ada masalah hilang stok lah, stok calculation salah lah. Okay, so kita pakai pada untuk yang kedua. Sekiranya anda ada kedai, anda akan ada liability bulanan yang tinggi. Sewa kedai. Kalau anda menyewa di kedai yang biasa, maybe rental tak ada tinggi sangat lah. Tapi kalau dekat mall, saya bagi contoh Pavilion, Mid Valley, rental dia akan tinggi. Itu belum lagi anda kena hire pekerja yang ikut kita ke mana kita nak pergi beli kan. Anda kena hire pekerja. Dan anda kena tahu pula electricity dia. Okay. Dan juga anda kena bayar bekerja punya bulanan punya salary. Itu ada liability. Kalau sales tak masuk, liability ni akan memusnahkan anda punya business. Cash flow anda akan habis. Okay. Yang kedua, semuanya manual. Daripada orang pilih baju, letak dekat kaunter, anda kena key in, scan, anda akan terima cash ataupun anda nak swipe. Everything is manual, means anda perlukan manpower. Okay. Dan stok sukar dikawal. Ini masalah. Kadang-kadang anda percayakan pekerja anda, tapi pekerja anda buat double kerja belakang anda. Okay, bukan sahaja pekerja, kadang-kadang shoplifter. Okay, benda ni akan terjadi. Okay, sebab tu anda tak ada kawalan kerana anda punya stok anda open pada everybody. Okay, dan juga 12 jam perniagaan. Malaysia normal 10 malam tutup dah habis. Melainkan anda berniaga 7-Eleven ke, anda ada franchise ke, tak masalah lah. Okay, kalau normal kedai 10 semua dah close. Mana anda hanya di 12 jam sahaja. So kalau orang nak tiba-tiba nak beli baju, tiba-tiba teringat besok ada event pukul 11 malam, mana nak cari? Lusa atau betul ada event 11 malam, mana nak cari? Ini anda membuatkan anda terlepas potensi perniagaan di situ. Okey, dekat mana anda sekarang? Okey, first, anda di sini. Kita ada dua range di sini. Anda mahir dengan marketing untuk promotion. Tak kira lah anda gunakan flyers ke, Facebook ads ke, Google ads ke, apa saja as long as marketing. Dan juga anda ada pengetahuan tentang produk dan juga barangan. Okey, sekiranya anda di sini kotak hijau yang pertama, rendah dan rendah. Dua-dua marketing anda tak tahu. Suggestion saya ada simple marketplace. Sekiranya anda tiada mahir marketing, tidak mahir marketing, tapi anda ada pengetahuan tentang produk, trend, sekali lagi anda gunakan marketplace. Tapi sekiranya anda ada marketing, pengetahuan marketing yang tinggi dan pengetahuan produk yang sangat tinggi, saya cadangkan anda buka website sendiri. Kedai di sini simple, saya katakan website lah. Okey, sebab di sini lihat apa itu marketplace. Siapa tahu apa itu marketplace? Saya tak makan orang. Okey, marketplace simple. Anda tahu lelong.com.my, anda tahu 11th Street, Lazada, semua itu. Anda berniaga di situ, betul. Anda subscribe kepada package dia ataupun anda buka secara percuma, tapi anda akan kena transaction fee atau subscription fee lah. Okey, anda boleh jual barang di sana. Sistem semua ready, A to Z. Okey, tapi anda ada satu masalah. Anda tak ada brand. Kenapa? Contohlah anda jumpa kawan anda pakai baju cantik ni. Tanya, beli kat mana? Beli kat Lazada. Anda tahu berapa banyak seller di Lazada? Berapa banyak seller jual barang yang sama di Lazada? Sama keadaan di Lelong ataupun di 11th Street. Yang akan dapat brand name adalah Lazada, Lelong. Okay, bukan anda. Tapi sekiranya anda jual di website sendiri, contoh anda tanya, beli baju kat mana? Cantik lah. Beli kat Fashion Valley. Anda ada brand anda di situ. Domain adalah brand anda. Alamat website anda adalah brand anda. Memang anda akan dapat domain. Di semua marketplace mereka akan berikan username. Tapi anda punya domain akan www.lelong.com.my/fadilastore. Okay? Ataupun kalau anda nak juga domain, anda boleh buat redirect. Means that anda beli domain anda sendiri
Dan anda redirectkan kepada alamat domain anda di Lelong. Boleh, tak ada masalah. Lelong 11 Street semua benarkan. Tapi again, bila buyer anda beli, mereka akan sebut marketplace punya nama. Kerana anda berniaga dalam marketplace tersebut. Okay? Okay, ada dua jenis kedai untuk kedai online. Website lah saya kata open source dan hosted e-commerce. Apa itu open source? Okay, open source di mana secara umumnya sumber yang terbuka anda boleh plug in. Okay, sekiranya anda nak customization sikit, orang boleh pilih color, price, orang boleh mix and match, anda boleh plug in. Tapi dengan syarat anda tahu technical term, anda tahu bagaimana nak lakukan. Sekiranya anda tak tahu lakukan, simple, anda boleh hire developer. Okay, mereka boleh lakukan. Tapi again, anda kena charge pula dekat situ. Okay, sekiranya anda nak layout template yang macam Fashion Valley example, okay, ataupun Kalakisha, anda kena ada anda punya designer. Okay, ini adalah open source untuk customization. Yang kedua, ini adalah contoh-contoh dia. Kita ada OpenCart, Magento, PrestaShop. Okay. Okay, dan untuk hosted commerce, saya tak berikan sedikit penerangan kerana hosted simple. Dia macam marketplace, daripada A, shopping cart, everything ready. Dan dia adalah domain anda sendiri, nama kedai anda sendiri. Cuma bezanya anda akan sewa kemudahan ini secara tahunan. Normally all kita punya provider dalam hosted untuk e-commerce, dia akan ada charge tahunan. Sama ada 1000 setahun, RM999, RM385 terpulang. Okay, dia ada package dia. Normally semua website ni ada free trial. Anda boleh guna free trial dahulu. Anda upload semua barang, tengok macam mana dia punya reaction. Kalau bagus, anda terus upgrade sebagai paid user. Okay, kalau anda lihat sini, mainly lah orang akan tahu tentang tiga ini. Yang pertama adalah Web Shepherd, yang kedua adalah Site Giant, yang ketiga adalah Easy Store. Okay, dan ini adalah untuk international. Orang selalu sebut Shopify, BigCommerce. Tapi saya lebih fokus kepada local sendirilah. Kenapa? Sebab kalau local, office dia kat Malaysia. Anda pun guna bahasa yang sama dengan dia, ada masalah anda pergi office dia. Kalau anda guna international, anda kena contact dia sama ada dia punya wakil di sini, ataupun anda kena contact dia through live chat lah. Itu normally for international website. Okay, Web Shepherd kita tengok di sini. Saya akan tekankan this side. Kenapa? Maksud saya di sini adalah kita ada satu features yang kita panggil API. Okay, API ini di mana anda boleh upload semua barang anda dalam website anda. Anda hanya klik few button. Contoh, anda nak sync. Sync ni bermakna dalam masa yang sama dari website anda upload juga dekat marketplace. Dengan syarat anda ada account dalam marketplace. So, daripada website, contoh Fadila Store, saya ada buka kedai di Lelong, 11 Street, Lazada. Ada 3 site, saya ada 1000 produk. Bayangkan kalau tak ada sync, saya kena upload dekat Lazada 1000, 11 Street 1000, Lelong 1000. Betul? Dah 3000 kali post. Buat 5 posting pun penat satu hari ni. Okay? So apa yang perlu lakukan? Upload everything dalam website, termasuk stock calculation anda. Berapa stok anda ada kat tangan. So anda klik saja button sync. Semua posting ini akan pergi ke 3 place ini. Example Lelong, 11 Street dan juga Lazada yang seperti saya katakan. So kalau ada orang beli dekat Lazada, dia akan patah balik kepada website anda untuk check ada stok ke tak. Kalau ada stok, dia akan accept payment. So berkaitan dengan stok, sekiranya dalam website anda ada 35, tak kira lah anda synckan ke 10 marketplace sekalipun, kalau ada orang beli di marketplace A, 35 ni akan deduct jadi 34. Dia akan sync. So takkan ada masalah, dekat website tulis 30, dekat marketplace tulis 20, ya? Sync part tu? Ya? Siapa yang sync? Selalunya marketplace, dia dah ada dia punya developer untuk lakukan. Kalau macam hosted e-commerce, dia dah ada button untuk sync. Anda pilih aja. Anda kena, example, anda nak pilih sync ke 11 Street. Anda buka account dari 11 Street. Hantar semua IC dan dah verify. Anda klik saja connect. Macam anda bindkan anda punya Apple Watch dengan anda punya telefon lah. Semua dia akan buat. Developer dalam these two site akan lakukan. So takkan ada manual, anda kena hire developer untuk buat, tak ada. Semua dah auto. Okay? SITEC boleh buat kan? SITEC boleh buatkan kerana kami hanya support sistem. Kalau anda memilih untuk 3 site tadi, Web Shepherd, Site Giant atau Easy Store, anda buka je account dengan mereka,
anda akan nampak satu features sync product. Anda klik, anda akan nampaklah apa marketplace yang mereka boleh sync. Di sini saya akan terangkan apa marketplace yang mereka boleh sync. Okay. Di sini web shopper kita ada Lazada, 11 Street, Lelong, Logon, Shopee, Elmore. Elmore ni under Lelong, cuma high end brand. Okay. So dekat sini kalau anda nak sync to 11 Street, anda open web shopper. Okay. Sync ini akan memudahkan dalam stock calculation anda lah. Okay. Ini untuk web shopper. Ini contoh pelanggan web shopper, Al-Humaira Contemporary. Ada yang tahu? Tak ada. Ini adalah antara, saya boleh katakan antara first kedai tudung yang berniaga online. Al-Humaira Contemporary. Okay? Ini adalah contoh-contoh dia. Kalau anda lihat sebenarnya dekat mana-mana antara web shopper, site giant ataupun easy store, web shopper ada lebih 100 template. Site giant ada 28 dan untuk easy store mereka ada dalam 20. So anda pilih-pilih lah. Okay, sama ada produk anda fashion, pilih template untuk fashion. Kalau produk anda buat makanan, pilih template untuk makanan. Okay. Ini adalah site giant, anda boleh lihat dia boleh sync kepada Q10, Lelong, Jam5, Logon, Ubeli, Shopee, Amazon, Lazada dan juga 11 Street. Ini lebih banyak pilihan untuk anda. Okay. So kat sini anda boleh sync. Semua anda punya total stock semua dekat satu site, mereka sync. Ada orang beli, dia akan tolak dekat anda punya website. Okay, so bila anda tahu, normally website ni dia ada notification. Tinggal satu stok ke dua stok, dia akan notify anda. Either through email atau through SMS. Okay. Ini adalah contoh, ini salah satu saja saya ambil. Tapi anda boleh lihat di site Jaya ada banyak template. Okay, dan ini adalah easy store. Mereka boleh sync kepada Logon, Facebook Promoter, Lazada, Involve Asia, Lelong.my, Shopbot dan juga 11 Street. Sekali lagi depends. Anda nak fokus mana? Anda nak fokus local, anda kena cari site yang support local marketplace lebih. Okay? Ini adalah contoh bidadari. Okay, sekarang ni bila kita nak jual online, anda kena tahu apa yang anda mahu. Yang pertama, of course, anda nakkan design. Yang kedua, mesra telefon ni sebenarnya saya tak boleh cari perkataan mobile web base. Okay, is mobile web base. Dan mesra SEO. Orang selalu sebut benda ni. Orang kena faham, orang selalu cakap dengan Fadilah, masa saya kerja di easy store, mereka selalu kata macam mana saya nak buat saya punya kedai on top of Google. Orang selalu tanya saya soalan ni. Jawapan saya simple. Anda buat ads. Tapi kalau secara natural ataupun secara orang kata organik, banyak benda yang anda kena lakukan. Anda kena involve meta tag, anda kena involve keyword, anda kena involve search, guru, everything. Dan anda akan berada top of Google. Okay. Dan ciri yang menarik. Okay, ciri yang menarik boleh sync, ada color size variation, ada satu website boleh provide ni. Kalau saya sebagai pelanggan biasa, saya nampak harga lain. Kalau saya sebagai pemborong, saya login saja, saya akan nampak harga pemborong. Certain website boleh buat ini. Okay, antara tiga ini. Okay, gerbang pembayaran, payment, integrasi di sini termasuk integrasi untuk tracking barang, delivery, okay, dan juga bantuan. Saya bolehkan bantuan di sini, maksudnya customer service, kerana bila kita ada website, kita akan hadapi macam-macam masalah. Certain bukanlah masalah yang fake. Certain orang different problem. Anda ada high volume dan anda akan ada masalah lain. Anda ada international payment, anda akan ada masalah lain. Okay, so di sini anda dapat bantuan kerana bila anda nak pilih mana-mana website provider, make sure mereka punya customer service boleh membantu anda. Bukan yang takat dapat sales, lepas tu hatilah anda nak jadi apa. Okay, kerana website adalah untuk long term. So anda kena make sure mereka boleh bantu, tak kira lah tengah malam anda contact, mereka ada support system. Okay. Okay, mengapa website sendiri? Saya tak mahu tekankan marketplace. Okay, kerana saya pasti anda tahu, tapi tak ada buruknya berniaga di marketplace. Okay, kerana marketplace ada ready buyer. Okay, normal marketplace akan ada ni. Saya ada 5.7 juta traffic. Saya ada 8 juta traffic. Bermaksud mereka dah memang terkenal. Okay, kalau orang type apa saja produk di Google, marketplace akan ada di page yang pertama. Okay, tapi sekarang saya nak tekan kepada brand anda sendiri. Kerana daripada brand anda boleh sync to marketplace.
Tapi daripada marketplace, anda tak boleh sync ke website anda. Okay, hanya from website sahaja. Okay, yang pertama, ini adalah brand anda. Yang kedua, anda pemilik data pelanggan sepenuhnya. Kenapa? Anda Fadilah. Kalau saya niaga dekat 11 Street pun saya dapat data pelanggan saya, betul. Tapi kalau one day mereka decide untuk hide phone number dan juga email, anda tak akan dapat apa-apa daripada PN anda. Kerana anda bukan pemilik sepenuhnya. Tapi sekiranya anda ada website anda sendiri, anda pemilik data tersebut sepenuhnya. Alamat, nombor telefon, email. Anda even boleh buat orang kata variation atau gender. Sebab daripada website ni anda boleh tahu produk apa yang orang cari, produk apa yang anda perlu tekankan. Kalau anda punya pelanggan mostly girls, dan anda kena cari produk yang berkaitan dengan wanita, okay? Atau berkaitan lelaki. Sebab selalunya wanita yang akan beli hadiah lelaki, okay? Vice versa juga, okay? Dan yang terakhir adalah anda kawal promosi aktiviti. Kerana bila anda di marketplace, anda kena ikut dia orang punya promosi. Okay, kalau bulan ni dia nak buat Valentine, anda kena cari barang Valentine. Tapi di sini different. Anda kawal segala-galanya. Saya nak buat promotion orang kata tahun lompat, terpulang kepada anda. Okay, dan kerana anda pemilik data sepenuhnya, jadi anda boleh hantar newsletter, promotion, kupon kepada pelanggan anda. Okay. Okay, bagaimana anda nak mula? Simple. Yang pertama, anda kena tahu fokus anda. Anda nak jual barang apa? Anda nak jual lokal atau anda nak jual international? Anda kena tanya soalan ini pada diri sendiri terlebih dahulu lah. Okay. Yang kedua, banner jenama anda sekali lagi adalah brand. Yang ketiga, anda kena tahu pelanggan anda. Okay. Anda kena kenal anda punya market untuk siapa, daripada umur berapa kepada umur berapa, okay, bangsa apa, okay. Dan juga anda kena tahu bagaimana nak dekati mereka selepas anda kenal pelanggan anda. Okay, ini saya akan terangkanlah. Kalau anda lihat di sini macam nak buat dating site kan? Tak sebenarnya, nanti saya tunjuk kenapa. Dan selepas itu mulakan e-store. Sama ada anda nak trial terlebih dahulu, dan selepas itu subscribe terpulang. Okay, dan terakhir, banner data pelanggan anda. Normally ini yang paling penting, banner data. Okay, kerana lagi besar database anda, lagi besar promotion dan juga niche anda. Okay, yang pertama kita buat sini. Tentukan fokus anda. Anda nak jual apa? Example, kalau anda nak jual coklat, what type of coklat yang anda nak jual? Example, anda nak jual coklat, saya pilih kat sini Paci coklat. High end, expensive, hanya di mall. Saya boleh cakap 100 gram RM70. Anda nak fokus apa? Kalau anda jual pakaian baby, anda nak fokus tu apa? Untuk yang casual, orang kata pakaian basahan kat rumah ke, ataupun anda nak buat yang untuk orang kata photoshoot. Anda kena cek satu area yang anda boleh kuasai. Okay. Yang kedua, jenama. Okay. Jenama anda .asia. Okay. Kat sini anda kena tahu nama harus ringkas, berkaitan ataupun tidak. Okay. Ringkas di sini jangan bagi saya 17 perkataan, 71 huruf dalam satu domain. Anda kena tahu human punya memory, dia punya short term tu sangat-sangat short. Okay. Kadang-kadang nama yang simple pun kita tak boleh nak ingat, lagi kalau panjang. Okay, macam mana anda nak dapatkan anda punya pelanggan tetap, repeat customer, kalau domain anda pun dia tak boleh ingat. Okay. Yang kedua, sama ada berkaitan ataupun tidak, terpulang. Kalau anda nak jual barangan baby, anda nak letak baby-.com.my, berkaitan. One glance, people tahu ini barang yang baik. Okay, tapi kalau anda nak jual campur-campur, anda boleh letak mallsaya.com.my, terpulang. Okay, secara general. Tapi anda kena tahulah, anda kena buat banyak promotion kerana orang tak tahu melalui domain awak jual apa. Okay. Kedua, ejaan. Mudah diingati. Normal ejaan, tak ada WeChat ejaan. Okay. Sebab normal ejaan adalah semua orang. Tak kira sekolah Chinese, sekolah Tamil ataupun sekolah kebangsaan, kita guna ejaan yang sama. Okay, selalunya kalau yang ejaan tunggal terbalik ni sekolah WeChat je ada. Okay. So kat sini anda kena ada ejaan yang simple, orang boleh ingat. Sekali sebut anda boleh tangkap perkataan dia apa. Bayangkan kalau anda ada satu perkataan yang sangat orang kata high end, sekali sebut anda akan tanya, apa dia? Betul? Sebab tu
Uber, Grab, iPay, Post, Simple. Kerana ini adalah brand. Aim of the brand adalah anda nak orang ingat brand anda. Okay. Soalan, antara dua, kedai apa ni? Yang first of course lah Baby Dash, kedai baby. Yang kedua, kedai makan. Lagi, kedai apa ni? Apple and Crumb and Fish. Sebenarnya kedai baby. Tak berkaitan. Sekali glance saya takkan tahu ni kedai apa. Jadi berkaitan adalah lebih baik. Apa fokus anda? Orang selalu bila saya nak domain, saya nak nama yang cantik. Tapi anda kena tahu fokus anda sekali lagi. Anda nak berniaga di local atau international. Kalau anda nak cover both area, anda harus pilih .com.my. Kalau anda pergi di Google, anda cari barangan baby di Malaysia. Sekali keluar fadilastore.com. First thing dalam kepala anda, ini bukan Malaysia punya. Tak terima ringgit Malaysia. Saya tak tahu anda, tapi saya selalu macam tu. Kalau saya cari barang, saya tak nampak .my, saya takkan buka. Okay? Anda kena tahu. Tapi kalau anda nak buat international, ini adalah pilihan anda. Okay? Untuk Malaysia, cara lokal dan syarikat adalah berdaftar di Malaysia. Kalau di international, syarikat tidak berdaftar di Malaysia. How many minutes I have? I didn't wear my glasses. Okay, 10 minutes. I need to be fast. Okay, kenali pelanggan anda. Produk adalah pelanggan anda. Anda kena tahu produk anda. Dekat mana speciality anda. Kalau anda sebagai owner, anda tak boleh nak terangkan produk anda, orang tak akan beli produk anda. Sebab bila saya kata, okay, saya meniaga barangan baby. Orang kata, kat mana special? Saya jumpa banyak dekat pasar malam. Apa anda nak jawab? Anda kena tahu expert tentang produk anda. Okay, sekali lagi pakcik di sini, ianya adalah untuk syarikat, kelab, kawasan peranginan, aktiviti keramaian, majlis, perayaan, hadiah dan juga penggemar coklat. Tak kira berapa expensive sekalipun, semua ciri-ciri mereka akan beli. Okay? Dan anda kena tahu dekat mana pelanggan anda lepak. Kat Facebook, okay? Instagram, blogger, Publica ke, Pavilion ke, depends on anda produk. Kalau anda punya high end, anda kena tahu di mana mereka lepak. Ataupun Papari, Old Town, ataupun mereka lepak dekat mamak. Depends on your product sekali lagi. Okay? Bila anda dah tahu kat mana mereka lepak, anda boleh tahu macam mana anda nak tackle mereka, macam mana anda nak dekati mereka. Okay? Google Ads. Okay? Kalau mereka syarikat, Google Ads adalah yang terbaik. Okay? Facebook Ads, Instagram, Insta Review, Insta Ads, okay? Blog, Marketplace, Group Purchase. Kalau anda O2O, anda ada kedai spa, tempat yang anda harus buat untuk marketing adalah Group Purchase site. Contoh Group 1. Okay? Anda kena tahu dekat mana nak market. Sebab anda tak boleh jual baju kurung, tapi anda jual kat forum Chinese. Okay, betul? Anda nak jual orang kata kuih bulan, tapi anda jual dekat tempat yang salah. Okay, anda kena tahu market anda. Sama juga kalau anda, contohlah anda nak jual barangan basah, fish, seafood, tapi anda cakap dengan budak sekolah 17 tahun, takkan beli. Anda kena jumpa mak dia. So anda kena tahu dekat mana customer anda, macam mana nak jumpa customer anda. Contoh yang kelima di sini, terus mulakan shop anda. Kerana di sini satu masalah bila saya perasan, bila kita nak berniaga online, kita selalu buat research. Saya nak buat research, saya nak go online, saya nak buat research tu, itu, ini. Percaya saya tahu juga, benda yang kita plan takkan selalu jadi. Betul? Nak buat reunion ni, dah bincang setahun lepas, takkan ada reunion tu. Unplanned adalah yang terbaik. So, bila anda rasa anda nak jual online, terus search, guna trial, decide produk anda, terus jual. Berjaya atau tidak, itu perkara kedua. Tak berjaya, anda dapat experience. Berjaya, jackpot. Okay? And bina kumpulan data di sini. Pelanggan baru adalah bagus, tetapi pelanggan tetap adalah terbaik. Kenapa? Bila kita berniaga online, dia macam MLM jugalah. Okay? MLM ni berjaya kerana apa? Kerana word of mouth. Okay? Kalau anda beli, nak contohlah anda beli laptop, anda tanya, beli laptop kat mana kawan anda akan suggest macam-macam. Tapi yang paling high priority dia, beli dekat sini, ada banyak free gift. Okay, kipas boleh bagi free gift, kotak tisu boleh bagi gift.
Okay, so di sini anda kena tahu pelanggan tetap adalah yang terbaik. Sebab tu customer service adalah yang paling penting, paling crucial. Tak semestinya anda dah jual barang, selepas tu anda akan fikir, tak apalah dah jual, I got my sales, it's up to you, it's on your own. No. Selepas after sales punya service adalah yang terbaik. Bila dia ada masalah, tak kira selepas tamat warranty, layan je. Okay, dalam masa yang sama anda boleh buat top sales. Anda boleh jual, oh ini kena beli dengan ini, barulah akan jadi better. Dia akan beli kerana dia percaya pada salesperson dia. Okay, sebab tu bila kita nak jadi salesperson, anda kena percaya. Kalau anda tak percaya, anda tak akan beli barang dia. Okay, dan macam saya kata, kedatangan pelanggan tetap hanya bergantung kepada satu perkara, khidmat pelanggan. Macam nowadays juga, kalau anda sedar, terlalu banyak viral. Betul? Salah sikit viral. Baru buat payment, tak hantar barang, dalam masa 2 jam viral. Okay? Sebab tu customer service haruslah bagus. Okay? Tak kira lah dia customer anda a bit rude ataupun slow dalam reply, tak apa, layan dengan baik. Walaupun dia tak beli sekarang, in future dia akan teringat dengan customer service anda, dia akan beli balik pada anda. Okay? Jangan marah kalau orang WhatsApp anda ataupun live chat tak beli. Okay, itu bukan buang masa, tapi anda buat marketing dia juga, khidmat pelanggan. Sekarang maybe tak beli, maybe dia suggest pada orang lain, maybe kakak ipar dia check baju dan sebagainya, dia kata, oh hari tu I check with this guy, he really good buy for them. You got your customer. Okay, promotion bukan sahaja orang kata online, ads, tak semestinya. Yang paling, orang kata yang paling kuat adalah word of mouth. Okay, orang sebelah beli apa, kita pun nak beli. Benda-benda macam tu. Very simple, tapi itu yang menguatkan bisnes anda. Okay? Sebab tu customer service adalah paling-paling penting. Sebab di sini, macam saya ada experience, anda juga ada experience. First time beli, okay. Second time beli. Third time beli, customer service buat hal. Produk okay, produk memang cantik. Tapi customer service buat hal, tak layan saya dengan bagus, saya takkan beli. Untuk the next purchase. Okay, dan jangan, ini adalah tips, a bit tips lah before habis. Jangan bersaing pada harga. Bila anda bersaing pada harga, price war anda tak akan ke mana-mana. Contoh, saya jual pointer ni RM50. Hari ni saya jual RM20, besok saya dapat tahu kawan saya jual RM40. Saya mark down 35. Dia turun 30, saya turun 25, dia turun 20, saya turun 15, dia turun 10. Ada nak turun lagi RM5, modal pun dapat balik. Jangan bersaing pada harga. Okay? Sebab sekarang kita tak cari pada harga. Kalau customer service anda bagus, saya tak kira berapa mahal barang tersebut saya akan beli. Kerana saya tak beli barang anda, saya beli servis anda. Okay? Dan beri penerangan yang lengkap. Produk bila kita jual online, orang tak boleh pegang. Orang takkan tahu material, orang takkan dapat agak lah. So anda kena bagi gambar yang jelas, anda kena terangkan juga produk ni dibuat daripada apa. Sintetik, senang gosok atau tak. Kalau perempuan dia beli tudung, dia satu soalan je. Senang gosok tak? Senang nak adjust tak? Okay? Sebab tu anda kena tahu area produk anda. Khidmat pelanggan sekali lagi, testimonial inilah yang paling penting. Okay? Kerana orang nak tahu apa pelanggan sebelum ni kata. Okay? Sebab bila kita tak ada testimonial, susah orang nak percaya, lagi-lagi zaman sekarang yang banyak scammer. Anda tahu produk anda apa specialnya. Bila orang tanya, kenapa saya kena beli produk anda? Anda boleh jawab, oh sebab produk saya adalah terbaik di kalangan yang terbaik. Okay? Di sini anda kena tahu semua ini. Okay. Okay, selepas ini saya akan ada speaker yang akan bercakap tentang pembayaran dan juga delivery. Pembayaran dan delivery sangat penting sebab selalunya semua website yang dah ada macam Hoster, Webshopper, Site Giant, dia tak akan ada terus pembayaran. Dia ada few syarikat ataupun few syarikat yang anda boleh pilih anda nak guna mana. Anda nak guna IP ke, anda nak guna MoPay ke, anda nak guna Senang Pay ke. Okay, depends pada anda. Tetapi untuk plug inkan dia kepada website sangat-sangat senang. Okay, jangan risau tentang plug in lah. Itu normally website provider akan bantu anda. Okay, so kalau anda lihat di sini, pembelian offline dan pembelian online, kalau anda lihat comparison yang saya lakukan, untuk pembelian offline di sini anda boleh nampak cash sahaja. Either dia ada machine terminal yang anda kena swipe, okay,
Dan juga social media. Cuba teka. Selalunya kita nak buat apa ni? Pembelian offline bila social media. Orang akan order through WhatsApp, betul? Dan orang akan providekan macam-macam list. Macam-macam slip. Itu belum lagi termasuk slip yang dah diedit. Okay, dan anda kena buat mix and match. Dalam masa yang sama mungkin ada 5 orang bayar jumlah yang sama. Macam mana anda nak tahu dia ni bayar ni, dia bayar ni, dia bayar ni? Mix match dia 3 minit, 4 minit. Okay? Dan yang ketiga sini, kejujuran. Okay? Bila anda offline, anda kena bergantung pada pekerja anda. Okay? Bila online di sini, cash, credit card, debit card, PayPal, everything anda boleh accept. Okay? Dan juga penyata pembayaran semua akan sedia di dalam back-end payment gateway anda. Bayaran credit card, berapa persen charge, everything anda akan dapat total up straight. Tak payah nak pakai calculator. Okay? Dan juga sebarang, apa yang saya eja ni? Okay, sebarang keraguan akan diselesaikan. Inilah akibatnya kalau 3 pagi buat kerja. Okay? Sebarang keraguan akan diselesaikan. Mereka akan ada support system untuk bantu anda. Kalau anda ada receipt, kata dah buat payment, anda tak tahu pun itu adalah receipt yang diedit, siapa nak tolong anda? Bank? Bank akan tolong anda. Anda kena main teka. Nak hantar barang ke tak? Hantar barang ke tak? Okay? Di sini, payment bounce back, credit card dan credit card curi. Semua payment gateway, service provider boleh tolong anda. Okay? Untuk penghantaran di sini anda nampak offline dan juga online. Offline, beg plastik. Selangor tak ada beg plastik Okay? So kalau offline, mereka ada walk in kepada kedai anda kena sediakan beg plastik untuk mereka. Okay? Kalau anda di mall mana boleh bagi, bawa lah, tak ada beg plastik, tak boleh lah. Dia kena provide juga. Okay? Tapi kalau online, tak payah beg plastik dah. Anda hanya perlukan plastik untuk letakkan barangan anda yang akan disediakan oleh semua service provider. Post, GDEX, Kanet, semua ada plastik sendiri. Ambil daripada dia orang. Okay? Dan juga penghantaran dibayar oleh pembeli. Okay, tak payah risau ada kos tambahan, tak. Semuanya mereka selesaikan. Okay? So di sini lebih advantage pada pembelian online. Ini semua orang boleh jual online. Saya rasa anda selalu dengar cash freeze ni. Selalunya masa saya training di Lelong, saya katakan semua benda boleh jual online. Anda nak jual makanan, anda nak jual minuman, apa je tak boleh jual online. Sekarang anda tahu valet doa pun ada, kan? Valet holiday pun ada, valet apa lepas ni saya tak tahu. Okay? Semua benda boleh jual online, asalkan anda tahu dekat channel mana, pembayaran bagaimana dan bagaimana harus anda completekan pembayaran tersebut. Okay, ini adalah schedule untuk bahasa Melayu. Okay, kalau anda berminat, kalau rindu nak jumpa saya, bulan Mei lah. Okay, kita ada kelas bahasa Melayu 9 Mei, tapi kita akan sentiasa ada kelas bahasa Inggeris. So boleh come join. Topik dia depends. Kadang-kadang kita buat topik yang sama, kadang-kadang kita buat topik yang different lah. Selalunya yang confirm dia punya market sharing adalah orang yang berbeza. Okay, and itu saja dari saya untuk SITEC Academy. Okay, tapi di sini saya nak kenalkan kita punya speaker. Okay. Yang pertama di sini saya kenalkan, yang pertama adalah Mr. Chong Lee Kin. Okay, dia adalah pengasas bersama dan pengarah pembangunan perniagaan IP88. Ini adalah payment gateway. Okay, kalau anda nak tanya macam mana kalau saya nak buat pembayaran, credit card boleh accept tak? Kalau ada customer bunyi credit card tipu macam mana, saya dah hantar barang, anda boleh tanya segala-galanya daripada dia. Ini adalah expert. Okay, yang kedua, Mr. Chong juga akan berkata, memberikan sedikit information tentang pembayaran dan penipuan atas talian. Ini orang nak tahu. Okay, penipuan macam mana nak detect dan sebagainya melalui payment gateway lah. Okay, dan seterusnya kita akan ada Mr. Andy Royshan, penolong timbalan Presiden Pembangunan Perniagaan E-Dagang Pos Malaysia Berhad. So ini ada daripada Pos Malaysia, anda boleh tanya apa inisiatif Pos Malaysia lakukan untuk delivery. Anda boleh tanya berapa banyak parcel yang mereka hantar satu hari. Okay, dan juga ia akan memberi sedikit information berkenaan perkhidmatan e-dagang Pos Malaysia untuk perusahaan kecil dan sederhana. Okay, PKS. Okay, so kita mulakan dengan Mr. Chong first. Okay, Mr. Chong.